boleh lah. I think you muasa. Okey. Yang kedua, yang ini ya. Ni. Dipanggil kalau untuk wilayah persekutuan Akta Keterangan Mahkamah Syariah. Ya. So, dua akta ni you all kena master. Ya. Satu untuk you nak praktis ataupun amalkan di mahkamah sivil. Satu lagi untuk you praktis dan amalkan di mahkamah syariah. Baik. Nampak sama tapi ada perbezaan. Bukan dia. Perbezaan yang nombor satu apa? Color pun dah lain kan? Satu merah, satu oren. Janganlah serius sangat. Ni ngantuk ni. Saya tadi pun balik court ngantuk lagi ni. Makan pun belum ni. Kali ni tak ada refreshment kan Dr. Muzaffar? Tak ada refreshment tuan. Okay, baik. Okay. Basically, ya, ini saya secara apa yang saya ingat, yang saya amalkan, apa yang ada di dalam undang-undang Akta Keterangan Sivil ni 1950 ni. So saya panggil Akta 56 ya, Akta 56. Dan Akta Keterangan Mahkamah Syariah ni kita panggil Akta 561. Okey, Akta 561. Satu 56, satu lagi Akta 561. Kandungannya lebih kurang sama. Dia ada permulaan tu dia guna ikrar. Ikrar tu maknanya macam confession. Kalau di mahkamah syariah digunakan perkataan ikrar. Lepas guna ikrar, dia ada juga dia panggil syahadat ataupun saksi. Pun sama di mahkamah di Akta Keterangan Sivil pun ada juga. Dia panggil witness maknanya kesaksian. Kemudian ada keterangan lisan. Dekat Akta Keterangan biasa pun ada. Sebab apa sama? Sebab Akta Keterangan Mahkamah Syariah ni asal-asalnya, ya Dr. Muzaffar dah cerita rasanya, dia bukan copycat tapi dia ambil daripada sini sebagai presiden. Ya. Maknanya dia ambil sebagai presiden, digunakan perkara yang sama tetapi diolah dan juga dibuat mengikut kesesuaian undang-undang keterangan di dalam syariah. Sebab itu perkataan ikrar tak ada dalam Akta Keterangan Sivil. Perkataan syahadah pun tak ada di dalam undang-undang sivil. Perkataan kitabah pun tak ada. Perkataan berkenaan dengan ra'yul kabir, expert opinion pun tak ada. Ya. Dia punya kandungan tu berbeza sedikit lah ya, mengikut kesesuaian ya. Sebagai contoh ya, saya nak kongsi ikrar. Ikrar ni pengakuan ya. Ikrar ni, pengakuan ni memang kalau kita tengok di mahkamah syariah, di undang-undang syariah ni, dia lebih detail pada pandangan saya sebab dia dinyatakan siapa yang boleh membuat pengakuan. Contohnya ya, dia ada berkenaan dengan kaedah iaitu kena buat di depan hakim. Itu normal lah. Di depan mahkamah sivil pun sama. Keduanya, dia ada syarat Islam, akil, balik dan adil. Kalau di mahkamah sivil tak ada ya. Dia tak ada tanya pula saksi ni saksi yang adil ataupun tidak. Cuma lawyer ataupun peguam bela boleh persoalkan kredibiliti saksi tersebut. Itu topik lain lah ya. Kita boleh impeach dia punya kredibiliti. Jadi itu nak tengok watak dia, cakap dia berbelit-belit ke, mula-mula dia cakap A, kemudian dia cakap Z, itu tak dipakai lah. Itu memang saksi-saksi yang dipanggil saksi yang tak dipakai kan. Jadi itu dalam keadaan pengakuan ataupun ikrar. Jadi kalau boleh saya harap semua student-student di USIM kena ada dua akta ni. Walaupun bagus. Siapa ni? Cantik. Dr. Muzaffar, ini bagi A. Dia ada bawa ni. Siapa kena namanya? Tak tahu nama. Cakap sikit siapa nama ni? Tak ada suara. Ini pun tak nampak. Suhaili. Okey, baik. Baik. Sekarang ni, you all kena ada dua-dua ni dan kena baca, kena faham ya. Cuma nak faham tu mungkin nak ambil masa sebab you all tak praktis. Jadi gunakan, macam mana nak praktis? Satu, gunakan apabila ada muting. Ada
kelas professional practice ke, kita kena amalkan. Sebab itu lebih penting untuk kita memahami. Yang kedua, rajin-rajin nak tengok movie berkaitan undang-undang, drama ke apa ke, banyak sekarang ni kan, tengok macam mana bila dia pergi court. Tapi jangan tengok yang di Bollywood tu. Di Bollywood tu dia lain macam sikit. Kan? Lepas tu yang ketiga, walaupun sekarang dalam keadaan PKP, tapi nanti insyaAllah lepas bulan 8 wabak ni akan pulih. Saya anjurkan sangat pelajar-pelajar universiti ni buat lawatan ke mahkamah. Lawatan ke mahkamah, jangan melawan bangunan mahkamah, tapi masuk tengok mana-mana sidang perbicaraan. Kena tengok ya. Kena tengok macam mana peguam gunakan menyoal saksi, macam mana menyoal pihak-pihak, macam mana peguam menggunakan documentary evidence. Documentary evidence ini pun ada dalam mahkamah syariah dan diterima juga di mahkamah sivil. Macam mana nak tender, macam mana nak persoalkan sama ada documentary evidence itu boleh diterima sebagai keterangan ataupun tidak. Semua tu ada cara dia ya. Baik. So sekarang ni lain-lain perkara yang saya nampak ya, ada satu aspek yang tidak ada di dalam undang-undang sivil. Dr. Muzaffar boleh betulkan saya ya kalau saya salah ya. Di dalam hukum syarak, di dalam kaedah mahkamah syariah ataupun di dalam keterangan syariah, kita ada satu cara yang dipanggil sumpah. Sumpah ya. Terutama dalam kes mal ataupun kes jenayah memang ada ya. Sumpah seperti kita pernah dengar sumpah laknat kan. Kita juga ada gunakan sumpah dalam konsep li'an ya, li'an ya. Kemudian kalau dalam kes sivil, di kes mal ni biasanya ada orang kata sumpah ni untuk apa? Sumpah ni ada ya. Sumpah ni memang ada dan ada arahan amalan berkenaan cara sumpah di mahkamah syariah untuk kes mal ataupun kes sivil di syariah. Ini tak ada. Di mahkamah sivil tak ada. Di mahkamah sivil tak ada. Cuma hakikatnya siapa yang masuk ke dalam kandang saksi mesti angkat sumpah dulu sebelum dia bagi pengakuan. Itu saja. Itu samalah dengan mahkamah syariah. Tetapi dia tidak ada konsep sumpah. Sebagai contoh ya, sumpah ya dalam kes, katakanlah dalam kes cerai ya, kes cerai, lafaz cerai di luar mahkamah. Contoh ya, kita ada permohonan pengesahan lafaz cerai di luar mahkamah. Tetapi tak ada saksi. Yang ada hanya suami dan isteri. Malam-malam kan, bisa malam-malam berlaku, katakanlah suami tak marah sangat dengan isteri provok-provok, lepas itu isteri pun cakap, aku ceraikan kau dengan talak 1 ataupun talak 2 ke talak 3 ke macam mana, baik. Bila isteri buat permohonan di mahkamah untuk mengesahkan lafaz cerai oleh suami yang tadi itu, ya, tiba-tiba suami menafikan. Suami kata apa? Tak ada. Saya tak ada lafaz pun cerai itu. Jadi kebiasaannya apa yang mahkamah akan arahkan, dia minta suami tadi bersumpah untuk menafikan apa yang dia buat. Contoh ayatnya ya, boleh rujuk dalam arahan amalan mahkamah syariah di internet berkenaan dengan amalan sumpah. Contoh ayatnya ya, dia akan mulakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lepas tu dia akan mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Wallahi wa billahi wa tallahi, saya nama simpulan-simpulan dengan ini menafikan bahawa saya telah berkata sebagaimana yang didakwa oleh isteri saya tadi. Kalau saya menipu, maka laknat Allah lah kepada saya. Itu ayat dia. Kalau saya mereka-reka ni. Jadi bila dalam keadaan itu, kes pun dibuang. Kes dibuang. Sebab apa? Sebab dia dah ada sumpah. Tetapi amalan sebegini tak ada di dalam undang-undang sivil. Undang-undang sivil tak ada ya. Dia tak ada dipanggil sumpah sebegitu. Yang ada hanyalah surat akuan ataupun affidavit dalam bentuk keterangan bertulis ataupun satu lagi akuan bersumpah di dalam kandang saksi. Itu saja. Tapi dia berbeza lah. Dia berbeza tak sama macam mahkamah syariah. Dan perkara ini tidak ada di dalam akta keterangan. Sumpah tadi tak ada dalam akta keterangan. Dia tak ada. So, itulah sedikit yang saya nampak berkenaan dengan
amalan ataupun jenis-jenis keterangan yang ada di antara undang-undang sivil dan undang-undang syariah. Jadi untuk rujukan lebih terperinci, semua yang ada ni wajib ada dua-dua ni. Akta keterangan mahkamah syariah, kalau di Berlumpur ya, kalau Negeri Sembilan dipanggil enactment keterangan mahkamah syariah. Yang kedua, semua orang wajib ada akta keterangan 1950 ni. Kena buat, kena baca dan kena tengok. InsyaAllah dari situ baru faham. Rupanya ada persamaan tetapi ada perbezaan. Okey. So sekarang ni saya nak tanya lah. Nak buka kepada semua. Kalau nak ada apa-apa soalan, boleh tanya. Hujan pun dah turun tu dekat lepas. Assalamualaikum Tuan. Minta maaf aku Muzaffar ya. Nak tanya Tuan, sebab dah lama tak pergi court syariah. Okey, boleh. Atas kandang saksi tu, kat atas meja tu masih ada lagi ke diorang maintain skrip yang sumpah tu? Bismillahirrahmanirrahim, saya masih ada. masih ada. Dia setiap kali kita nak mulakan sesi, ya. Setiap kali kita nak mulakan sesi, pihak-pihak kena angkat sumpah. Angkat sumpah dia simple dia. Dia angkat Bismillahirrahmanirrahim. Saya nama si Fulan akan berkata-kata benar, tidak ada yang tidak benar melainkan yang benar datang. Ada itu dia. Masih ada lagi skrip tu Masih ada. Itu lagi satu perbezaan Tuan, yang macam syariah, I notice je. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau civil, tak ada. Tak ada. Tak ada gap. Tak ada. Kebetulan baru-baru ni saya jadi saksi. Kebetulan saya Ya, kalau civil, dia detail tau. Dia ada Melayu, English, Telugu, Chinese, Mandarin. Memang semua ada. Di mahkamah sivil dan di mahkamah syariah, dia akan tengok kepada pihak-pihak yang jadi saksi ataupun pihak-pihak yang terlibat. Kalau dia tak boleh cakap bahasa Melayu, dia cakaplah bahasa Inggeris. Kalau dia tak boleh cakap bahasa Inggeris, dia cakaplah bahasa Cina. Tak boleh Cina, dia cakap bahasa India. Tak boleh kalau dia orang luar, Bangladesh ke apa, dia cakap bahasa dia. Tapi dengan syarat mesti ada jurubahasa. Mesti ada jurubahasa yang untuk menerangkan maksud tu kepada hakim yang duduk atas bench tu. Kalau tak, hakim tu pun tak faham. Betul. Okey. Cuma betul lah kata Dr. Muzaffar tadi, di mahkamah sivil dia tak ada Bismillahirrahmanirrahim. Tak ada. Yang ada di mahkamah syariah saja. Beza-beza. Okay. Apa soalan lagi? Silakan. Ada soalan lagi? Tuan. Tuan, Ya. kalau bahasa isyarat untuk sumpah tu ada juga Ada. Cantik. Cantik soalan ni sebab dulu saya ada satu kes tau. Kes itu kes rogol. Kes rogol ya. Kes rogol. OKU kena rogol. Okey, OKU kena rogol. Jadi dia kena bagi statement ya. Dia kena bagi statement untuk dibagi pengecaman apa semua tu. Jadi dalam keadaan begini, nak tak nak, saya pun tak faham, hakim pun tak faham, pendakwa pun tak faham, semua tak faham, maka kita kenalah kita kena engage dan bayar ya. Dia panggil khidmat jurubahasa OKU. Dia buat macam ni lah, buat macam ni, lepas tu diterangkan. Jadi proses tu memang lambat dan lama lah. Sebab kita tanya, lepas tu orang tu jurubahasa tu akan bagi isyarat kepada orang bisu tu. Kemudian yang bisu tu pula dia akan bagi isyarat apa kepada jurubahasa tu. Lepas tu jurubahasa tu terang pula kepada kami. So dia proses tu lambat. Tapi boleh diterima. Lagi? Ada soalan lagi? Tuan, saya ada soalan. Tuan, nak tanya tadi lupa. Macam syariah court tu, yang forensik punya, Okey. rely ke dengan forensik macam Jabatan Kimia ke apa untuk sahkan satu bahan bukti tu, macam DNA ke, sah taraf anak tu semua, you all pakai ke perkhidmatan Jabatan Kimia semua tu? Ya, betul. Bagus soalan Dr. Muzaffar ni. Saya tak pernah buat bab ni, tapi memang ada kes yang telah dilaporkan di dalam jurnal hukum kalau tak salah saya, dan kebetulan ada bersembang dengan beberapa orang pegawai pendakwa dan juga beberapa peguam. Kita sembang-sembang kalau untuk kes dipanggil macam pengesahan nasab anak ya. Kalau anak itu contohnya memang lahir 6 bulan ke bawah ya, 6 bulan ke bawah,
memang kita terus automatik, biasanya kita anggap itu anak luar nikah kan. Okay. Tetapi kalau dia ada in between tu, kita kira dia mungkin 6 bulan 1 hari ke kan, ataupun 6 bulan beberapa jam kan. Ada kes yang dimaklumkan kepada saya memang nakkan DNA punya report. Itu memang ada. Kita boleh buat DNA ni dengan lab-lab yang ada di luar. Dan maknanya mahkamah terima benda tu. Mahkamah terima. Cuma tak banyaklah kes-kes yang melibatkan forensik ni di mahkamah syariah. Forensik ni banyak melibatkan kes-kes jenayah yang berat kan. Bunuh, mungkin kes robol, mungkin kes-kes rompakan bersenjata, ataupun macam kes arwah adib baru-baru ni kan. Itu mungkin ada DNA. Tetapi di mahkamah syariah ni, kes jenayah yang melibatkan DNA tak banyak. Tak rasa kes minum arak mungkin tidak. Kes apa lagi? Sumbang marang mungkin tidak. Kes apa? Khalwat pun tidak. Kes sembahyang tak sembahyang Jumaat, tak puasa, itu pun tak ada guna diri. Apa saya pun tak nampak, kecuali yang tadi tu lah berkenaan dengan nasab anak tadi. Sebab subjek matter you all limited kan mahkamah syariah compare dengan civil. Ya, contoh ya ni, you tengok untuk jenayah syariah, akta kesalahan jenayah syariah ni ya, dia cuma ada beberapa section dia, sikit lah kan. Kalau di dalam wilayah ni cuma ada 58 section je dia, berbanding penal code. Penal code punya tebal. Penal code bukan setakat penal code, contoh AMLA lagi, kemudian kesalahan SPRM lagi, akta polis lagi, kemudian akta macam-macam akta lagi kan. Tapi kalau nak bandingkan mahkamah syariah punya kesalahan, ini saja kesalahan jenayah syariah dia. No wonder sikit. No wonder lah sikit. Kes bawa ke forensic department daripada memang sikit. Dia tak adalah kes dadah, tak ada. Cumanya kalau saya boleh cadangkan lah, mungkin akan datang lah forensik untuk sihir. forensik ya? Black magic. Itu jawatan kimia tak boleh kan tu? Tak tahulah, mungkin saya tak pastilah, mungkin ada contoh lah kan, kalau bukan jabatan kimia pun kita buat forensik boleh kumpulan-kumpulan macam Darushifa apa semua ni. Tapi itu lebih kepada dia panggil expert evidence lah, expert. Audio kabir lah. Okey, lain ada soalan-soalan lain? Yang ni menyerongeng sengih je baju biru ni. Sebelum lupa, ni saya bawa ajar budak-budak ni pasal presumption of death. Dalam okey. presumption of death, syariah ada tak? Presumption of death ni memang ada dalam syariah. Tetapi untuk konteks negara kita mesti sertifikat berkenaan dengan presumption of death ni mesti dikeluarkan oleh mahkamah sivil. Okey. Mahkamah sivil yang boleh keluarkan. Jadi lepas mahkamah sivil dah keluarkan, barulah perintah ataupun sijil yang dikeluarkan tu digunakan untuk permohonan-permohonan lain oleh pihak-pihak. Contohnya nak memfaradkan atau fasak nikah ya. Kemudian agihan harta berkenaan dengan faraid, pusaka dan lain-lain, berkenaan dengan tuntutan hak jagaan anak, semua tu. Tapi untuk yang dipanggil dapatkan perintah tu hanya mahkamah sivil saja. Tapi bukan bermaksud dalam hukum syarak tak ada, tetapi bidang kuasa tu dalam negara ni tidak diberikan kepada mahkamah syariah. Kepada civil lah. Okey. Kepada mahkamah sivil. Contoh macam kes tu, kapal terbang yang hilang tu, MH berapa? 370 ke MH17 eh? 370. MH370 tu mesti mahkamah sivil yang putuskan. Dah dapat perintah dari mahkamah sivil baru bawa ke mahkamah syariah. Rasanya dah lepas 6 tahun dah kan? 2014, 6 tahun. Dah boleh lah. Dah boleh lah kalau mana-mana isteri ataupun suami yang nak kahwin lagi, dah boleh lah. Lagi setahun. Evidence sex 7 years tuan. Oh, 7 years? Oh, tak boleh lagi. Tak, tapi untuk mahkamah syariah, untuk kahwin boleh 4 tahun. Tetapi dari segi harta tak boleh lagi. Oh, kahwin boleh? Syariah? Kahwin boleh. Mana boleh kita tahan lama-lama. Kecuali yang betul-betul sehidup semati kan. Okey.
Okay, good. Ha. Ada soalan lagi? Ada. Siapa-siapa? Ada soalan. Silakan. Kebetulan ya, untuk apa ni, murid-murid kalau ni, kawan-kawan semua ni ya, saya panggil adik-adik, kalau nak faham berkenaan dengan undang-undang syariah keterangan ni, you all kena ada buku ni. Mahmud Saidun dah? Muhammad Zaidun ni. Kena ada, wajib kena ada buku ni. Ini buku ni saya dah ada semenjak saya belajar di UIA dulu. Nampak tu dah kena makan di tikus pun. Budak UIA dia selalu pakai. Budak UIA memang wajib. Memang wajib kena ada buku ni. Arwah dia pun, Dr. Muhammad Saidun ni pun dah meninggal dunia. Dia ni, Dr. Muhammad Saidun ni, kalau nak tahu, dia ni level-level Prof. Ahmad Ibrahim. Tapi dia lebih kepada undang-undang syariah. Kalau Prof. Ahmad Ibrahim tu dia segi undang sivil dan juga undang-undang syariah. Tapi ini memang kita panggil sifu dalam undang syariah lah. Yang meninggal ya. Ini kena ada ni, buku ni ya. Tuan, Wabah Zuhaili tu. Wabah Zuhaili tu. Wahbah Zuhaili pun okey juga. Tetapi Wahbah Zuhaili dia punya penerangan tu sangat-sangat detail dan sangat besar kan. Tetapi kalau nak faham dalam konteks Malaysia, ni buku ni. Dia bagus. Dari Malaysia apa? Yang kedua, Paul. Agustin Paul. Yang kedua, kalau untuk evidence, maknanya civil evidence, pertama, you all kalau ada modal sikit, belilah buku Agustin Paul ataupun Saka. Tapi Saka dengan Agustin Paul ni mungkin mahal. Agustin Paul ni bagusnya sebab dia explain setiap section. Setiap section dalam evidence ni dia explain, dia letakkan case law, dan dia pun memang pakar undang-undang jenayah ya. Tapi kalau tak boleh, just beli buku kawan saya ni. Mary Peter. Ya, very bitter. Selamat. Very bitter ni. Oleh LexisNexis. Sebelum PKP tu, sempat jemput minggu sebelum PKP tu, awal bulan Mac, kita jemput dia bagi talk. Okey dia. Pasal poligraf test tu, poligraf tu. Okey. Itu bagus, dia memang pakar. Sebelum PKP. So, ini buku dia bagus. Ya, antara buku-buku yang saya rasa budak law kena ada. Tapi kalau tak mampu, pinjamlah daripada library. Tapi jangan jadikan alasan untuk tak ada, sebab ini adalah investment. Sebagai contoh buku ni buku ni saya beli waktu belajar. Saya ingatkan saya belajar saja. Rupanya bila saya dah jadi lawyer, saya banyak guna buku ni. Saya putus stamp untuk saya punya ujahan bertulis kan. Saya gunakan. Akhirnya dengan modal RM30 je untuk dapat buku ni, sekarang ni saya dapat beribu-ribu ringgit dibayar oleh klien saya. So jangan rasa rugi untuk invest kepada buku-buku. Sebab buku-buku inilah yang akan jadi asset you all, capital you all. Ada buku ni ingat lagi tak? Ingat lagi. Ada kat rumah, tapi dah lama tak baca. Dia? Ada lagi ke? Dia? Ada ya? Lama tak nampak dia tu. Lama tak nampak ada. Tapi tak pastilah saya ada. Saya ada dua. Sebabnya kenapa saya ada dua? Saya punya satu dan isteri saya punya satu. My wife kan law student. Betul. Tapi Kat UAE. Lama tak nampak ada kat UAE. Saya rasa dia dah pindah lah. ya. Lama tak nampak. Long time. Okey. Okey, yang lain-lain ada soalan? Tanya lah. Saya ada soalan. Ya, Suhaili. Contohnya dalam kes merogol dalam civil, Okey. kan kena buktikan consent dengan penetration kan? Tapi kes tu gagal dekat civil court sebab tak berjaya buktikan consent punya elemen. So boleh ke Mahkamah Syariah pula nak ambil tindakan sebab zina, tapi perlu tak evidence yang 4 orang lelaki semua-semua tu? Okey, dia gini ya. Di Mahkamah Syariah, contoh ya, dia tak panggil zina tu. Ya. Sebab apa dia tak panggil zina ya? Dia punya kesalahan dia panggil, sekejap ya. Contoh, di Section 23, Akta Kesalahan Jenayah Syariah. Ya. Akta kesalahan. Akta bukan akta keterangan ya. Akta Kesalahan Jenayah Syariah. Dia panggil ya, Section 23, persetubuhan luar nikah. Kenapa dia tak letak zina? Sebab
Kalau zina, beban buktinya sangat berat. Kena ada 4 orang lelaki yang nampak, yang tengok, bukan boleh saya cakap terus terang ya, bukan setakat nampak dan tengok itu setakat peluk-peluk dan cium saja, tetapi nampak kemasukan tu, penetration tu kena wajib ada. Ya. Jadi sebab itu semua akta kesalahan jenayah syariah dalam negara ni diletak sama ada persetubuhan luar nikah ataupun persediaan untuk melakukan persetubuhan luar nikah. Kenapa? Beban buktinya dah jatuh jadi bawah ta'zir. Okey. Kalau dalam Islam nak buktikan tu dia ada 5 peringkat kan. Nombor 1 yakin. Nombor 2 kalau betul zon. Lepas tu zon syak. Syak. Lepas tu zon baru waham ya. Okey. Dalam mahkamah sivil pula ada 2 je, iaitu dipanggil prima facie dan juga beyond all reasonable doubt. Okey. Kalau untuk kesalahan hudud, dia kena yakin, mesti yakin. Tapi untuk kesalahan jenayah ta'zir, tak semestinya yakin. Syak pun boleh, ataupun kalau betul zon tu boleh, ataupun prima facie saja pun boleh. Sebab itu kalau nak bawa ke mahkamah syariah macam kes rogol tadi, maka undang-undang perlulah dipinda. Tapi setakat ni tak adalah nak pinda. Saya fikir boleh cuba, maknanya kesalahan percubaan melakukan persetubuhan haram. Itu boleh, tapi tak ada lagi kes lah yang buat begitu. Dan tak dengar pun lagi. Ya. Okay, soalan lain? Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam, Elisa Hanis. Saya nak tanya, ada tak cases yang macam kita pernah dengar suami lafazkan cerai tapi dia terkena black magic. So macam mana nak determine yang sama ada adakah dengan hanya bersumpah lafaz tidak melafazkan cerai di luar mahkamah tu cukup untuk menjatuhkan untuk batalkan kes tu, ataupun macam mana cara nak membuktikan yang kes yang lafaz cerai tu tak ada intention lah. Macam mana? Okey, baik. Jadi gini ya, kita tengok nombor 1 lafaz cerai. Lafaz cerai ni kalau soreh ni mana jelas ya. Maknanya aku ceraikan kau, aku talakkan kau ya. Mana jelas ya. Jelas. Tapi si suami tu kata, suami yang kata ya, dia kata waktu dia lafazkan cerai tu dia kena sihir, ataupun dia mungkin makan ubat pil tidur, hayal, ataupun dia memang kaki hisap syabu, kaki hisap gam sebagai contoh kan. Jadi dia tak sedar. Jadi beban bukti adalah kepada dia untuk menunjukkan bahawa dia tu dalam pengaruh black magic. Okey, baik. Ini lebih kepada sama ada hakim nak terima ataupun tidak. Ya, mungkin mahkamah kalau dia rasa tak puas hati dengan penjelasan, maka dia perlukan sokongan. Jadi bila sokongan ni kena ada qarina ataupun kena ada expert opinion lah. Jadi pihak suami tadi kena pergilah buat rawatan secara Islam, kemudian minta kalau boleh ustaz ataupun pakar yang mengatakan dia tu kena black magic tu untuk hadir ke mahkamah. Jangan pula ustaz ataupun pakar tadi hanya keluarkan sertifikat macam medical report. Tak boleh. Dia kena hadir di mahkamah. Dia kena hadir di mahkamah dan dia kena bagi tahu kepada Yang Arif memang betul orang yang ni melafazkan dalam ni dia dalam keadaan kena sihir. Saya telah merawat dia menggunakan kaedah rawatan Islam yang saya belajar apa semua ni memang dia kena sihir. Kemudian lepas tu barulah dia bersumpah. Mana si suami tadi bersumpah. Maka dalam keadaan begitu biasanya kes akan dibuang lah. So hiduplah sebagai suami isteri yang baik. Okey, soalan lain? Tuan, saya ada soalan. Ya, Syami. Macam tadi saya tertarik dengan Tuan punya kata-kata yang kalau dalam mahkamah syariah kita kata macam a'udzubillah wa tallahi, kalau saya buat salah maka laknat Allah ke atas saya kan. Betul. Dalam civil law, if person tu bagi false statement, dia boleh charge for perjury, right? Betul. Kalau dalam syariah law macam mana pula Tuan? Ada.
dia ada dalam kesalahan ni ya, dalam undang-undang Akta Keterangan Akta Jenayah Syariah section section berapa ya? Berapa dia ada memberi keterangan palsu. Memberi keterangan palsu, dia ada kesalahan, memang boleh dikenakan tindakan ya. Kejap yang mana ya? Section 82 tuan. 82. 82? Hukuman bagi keterangan palsu kan? Bahagian 4 tu kesalahan. Bahagian 4 kesalahan 82 ya. 82 apa tu, penal code kan? Apa enactment jenayah ni? Syariah. Syariah. Tapi saya tengok Negeri Sembilan ni sama-sama apa tu? Ya. Dia ada, memang ada. Saya tak ada enactment jenayah syariah Negeri Sembilan, saya ada yang KL nya. So memang ada. Ya, memang ada. Baik Selangor, baik Perak, semua tu ada. Memberi keterangan palsu. Saya kat MPH tahu dekat ruangan aktiviti tu Syami, boleh tengok. Ya. Syami boleh tengok ya. Boleh tengok ya. Welcome tuan. Wah, canggih ya. Macam ni kan individual. Tapi dia punya hukuman tidak lebih RM5,000 atau penjara selama tidak lebih 3 tahun atau kedua-duanya. Tak adalah berat sangat. Sepatutnya kena rotan sekali. Perlembagaan. Okey. Betul juga. Kena bina perlembagaan. Betul. So, ada soalan lain? Tuan, saya ada soalan. Ada soalan? Siapa-siapa? Okey, Syauqi. Silakan Syauqi. Saya nak tanya apa beza? Tak dengar Syauqi. Mana suara? Suara tak ada. Hello? Syauqi, suara tak ada. Saya tulis. On suara. Unmute. Syauqi, unmute. Ni ada suara tadi. Saya tulis. Ini apa ni? OKU ke? Kanak-kanak ni yang belum mumayyiz, belum baligh, tidak boleh diterima keterangan dia. Ya? Jadi dia lebih kepada kalau kanak-kanak tu dah mumayyiz, dah baligh. Dan mumayyiz ni yang paling penting mumayyiz. Dan mumayyiz ni apa maksud mumayyiz? Mumayyiz ni dia dah tahu beza mana baik mana buruk. Ya? Biasanya umur macam umur 15, 16 tu dah boleh fikir dah, dia dah besar dah kan. Dia boleh tulis. Tapi kalau budak-budak tu umur kecil ya, contohnya darjah 1, darjah 2 belum sekolah, biasanya keterangan dia tak boleh diterima lah kecuali dalam kes-kes tertentu yang saya pun tak boleh fikir lagi setakat hari ni. Tak ada ya. Okey. Sekarang ni amalan di mahkamah ya. Kalau di mahkamah sivil memang lain. Mahkamah syariah sebagai contoh, kalau kes hak jagaan anak ya, contoh kes hak jagaan anak ya, ada juga pendekatan yang dibuat oleh hakim dan juga peguam-peguam. Dia bawa anak-anak ni yang kecil ni ke depan hakim untuk dia pilih. Maknanya hakim akan tanya mereka ni, anak-anak ni, tanpa kehadiran mak ayah ni, contoh dalam bilik saya ni kan, dalam bilik hakim, dia panggil anak tadi seorang, dia akan tanya, awak nak duduk dengan siapa? Kan? Tetapi itu bukannya dia panggil keputusan muktamad, sebab hakim boleh tengok everything, cuma nak dengar aja ya. Sebab budak-budak kecil, ialah kita kalau ayah tu bagi dia aiskrim aja, mak tu asyik marah, mesti dia duduk dengan ayah, betul tak? Mak tu mesti bising dia. Tetapi akhirnya rupa-rupanya dia nak duduk dengan mak, dia tak nak duduk dengan ayah pun. Sebab apa? Ayah malas layan dia, mak rajin layan dia, mak kalau nangis marah-marah pun mak yang peluk. Jadi budak-budak kecil ni kalau bukan belum memayis, memang keterangannya dia tak diterima ya. Okey. Boleh? Okey, ada lagi? Kalau tak ada, Assalamualaikum Ustaz. Hazri. Saya Hazri. Hazri? Mana muka Hazri tak nampak ni? Kesalahan bawa sumbang mahram kan. Okey. So
mahkamah syariah kita ada kesalahan tu juga yang apa, yang mahkamah syariah kita boleh dakwa bawah mahkamah syariah kan. So pada pendapat tuan, macam mana kita nak administer the law, maksudnya ada apa konflik dekat situ kan, maksudnya dua boleh administer antara sivil dengan syariah. So pada pendapat tuan macam mana kita nak administer the law? Okey ya, kalau dalam penal code dipanggil auris modesty kan. Sumpah mahram ni ni lah macam-macam lah, contoh na'udzubillah bapa dengan anak kan, ataupun berkedudukan adik-beradik kan, sumpah mahram, datuk dengan cucu apa kan. Okey, kalau saya lebih prefer kes begini dibawa di mahkamah sivil menggunakan penal code. Kenapa saya kata begitu? Cuba tengok section sebagai contoh ya, section 20 Akta Kesalahan Jenayah Syariah ya. Akta Kesalahan Jenayah Syariah ya. Dia punya hukuman tidak melebihi RM5,000 atau dipenjarakan tidak melebihi 3 tahun atau disebat tidak melebihi 6 sebatan atau ya. Okey. Cuba tengok, saya tak bawa pula penal code ya. Cuba tengok dalam penal code section berkenaan dengan sumpah mahram ni ataupun auris modesty ni. Kalau tak silap saya, 10 kali sebatan boleh pergi maksimum 20 tahun penjara kalau tak silap saya. Cuba tengok. Dan dia tak ada denda. Okey. Saya lebih prefer kalau kes-kes berkenaan sumpah mahram ni diputuskan oleh mahkamah sivil, sebab jenayah sumpah mahram ni sangat, pada saya lah, sangat teruk dia, dan sangat hina kan. Jadi kalau dibawa ke mahkamah syariah, dia rendah sangat, jadi dia jadi fitnah pula, jadi aib pula kepada mahkamah kan. Jadi cumanya kenapa ada dua section ni di dalam dua undang-undang berbeza? Ini persoalan ini pada saya lah. Kalau saya boleh jadi wakil jadi orang yang mengubah undang-undang, sama ada salah satunya akan saya buang ataupun yang mahkamah syariah ni dipertingkatkan hukumannya. Manakala di mahkamah sivil itu penal code tu kita letak pengecualian, provision. Section itu tidak terpakai kepada orang beragama Islam sebagai contoh. Orang beragama Islam mesti dihukum dan diputuskan di mahkamah syariah menggunakan Akta Kesalahan Jenayah Syariah. Tapi kalau dalam keadaan sekarang, janganlah bawa ke mahkamah syariah sebab undang-undangnya ringan sangat. Ya, okey. Okey, ada soalan lain? Assalamualaikum tuan. Waalaikumsalam, Amiruddin. Saya nak tanya sikit. Bukan tanya benda sangat kot. Berkenaan dengan ni, apa kes digantung tak bertali. Kan? Okey. Kalau ingat. Kalau Dia macam baru tengok TV3 kot. Baru ni. Kan? Sahabat saya Musa Awang sebagai host ni kan. saya nak tanya Okey. contoh kan, kalau macam suami tak nak datang, dia dapat orang tangkap, dan lepas tu tak datang juga, adakah mahkamah akan terus presume dia pakai sumpah aja? Maksudnya isteri akan sumpah dan terus mahkamah batalkan perkahwinan. Dan adakah proses ni dia ambil masa lama tuan? Oh, dia begini ya, gantung tak bertali ni satu terma di kalangan orang Melayu kita lah ya. Tapi hakikatnya kena tengok si isteri tu buat permohonan apa ya. Sebab nak bercerai ni ada banyak cara. Kalau ikut akta Undang-Undang Keluarga Islam, ataupun kalau di Negeri Sembilan dipanggil enactment Undang-Undang Keluarga Negeri Sembilan ya. Okey, kaedah yang pertama dipanggil, yang biasa orang buat, dipanggil perceraian dengan kebenaran mahkamah, iaitu Seksyen 47. Yang kena melalui proses jawatan kuasa pendamai, hakam, alasan nak bercerai kerana tak ada persefahaman ya, bercontoh. Satu. Yang kedua dipanggil, sebab kita bernikah ni, ada yang dah menikah belum ni semua? Belum kan? Ada dah? Okey. Yang angguk tu yang perempuan. Baik. Bila nikah, lepas ijab dan kabul, kan? Suami you tu dapat ijab dan kabul. Ada dengar tak suami baca lafaz taklid? Kalau saya meninggalkan isteri
isteri saya selama 4 bulan berturut-turut tanpa memberi nafkah, ataupun saya memukul dia ke apa ke, ataupun apalah sampai dia mengadu kepada pihak berkuasa, maka jatuhlah talak. Itu dipanggil lafaz ta'liq. Itu yang kedua ya. Yang ketiga dipanggil kalau kita ni fasah. Fasah ni bukan perceraian lah. Baik. Okay. Yang keempat ada juga dipanggil tebus talak ya. Itu ya. Jadi dalam keadaan katakanlah gantung tak bertali tadi, dia buat permohonan, contoh permohonan fasah ya. Kemudian dia dah serah saman, si suami ni tak pernah datang mahkamah. Ya, dia penting tu. Penyerahan saman tu penting. Penyerahan saman kepada defendant, kepada suami itu sangat penting untuk memaklumkan dia supaya dia tahu ada tindakan di mahkamah. Okay. Kalau dah terbukti dia terima saman tu, dia datang ke, dia tak hantar wakil ke, ayat mudahnya itu dia punya pasal. Okey. So, apa proses yang seterusnya? Proses yang seterusnya adalah, katalah isteri tadi dia ada kes, so dia boleh buat perbicaraan sebelah pihak. Tengok bawah dia panggil akta tata cara ataupun enactment tata cara dan prosedur ya. Dia panggil ada perbicaraan sebelah pihak. Perbicaraan sebelah pihak ni pula hakim akan dengarlah statement si pemohon tadi, si isteri tadi. Dah dengar apa semua, dah ambil keterangan dia. Kemudian kalau dia ada saksi, dengar juga saksi dia. Akhirnya lepas sebelum buat keputusan, biasanya hakim akan minta si isteri tadi untuk akad sumpah. Nama dia lafaz sumpah istizhar. Tengok sekarang ni buka icon Google, type arahan amalan mahkamah syariah berkenaan dengan lafaz sumpah ataupun amalan sumpah. Kejap. Di situ dia ada contoh. Okey. Dia akad lafaz sumpah tu dituang sama dia. Saya tidak mereka-reka cerita apa yang saya kata ni benar, dan kalau saya menipu maka Allah akan melaknat saya lah gitu. So lepas itu baru hakim akan bagi keputusan dan biasanya akan benarkan permohonan pihak isteri tadi walaupun gantung tak bertali. Kena ingat, kenapa gantung tak bertali? Sebab isteri ni tak buat permohonan di mahkamah dan banyak kes dia tak ikut prosedur itu saja. Kalau dia bawa kes ke mahkamah, ada strong case, insyaAllah mahkamah akan benarkan. Ramai orang tak tahu ada nama dia perbicaraan sebelah pihak, pendengaran sebelah pihak. Yang lelaki pula, suami-suami ini kata mahkamah tak boleh pisahkan aku suami isteri sebab kuasa talak tu ada pada suami. Itu ayat yang biasa digunakan oleh mereka-mereka yang suka menzalimi isteri ya. Hakikatnya mahkamah ada bidang kuasa untuk memisahkan hubungan suami isteri walaupun suami tak lapaskan talak. Ingat tu, yang perempuan ingat, tapi jangan sampai ke peringkat tu ya. Jaga suami elok-elok. InsyaAllah suami sayang kalian. Lagi? Dekat pukul 3 dah. Lagi ada soalan lain? Tak ada soalan? Okey, kalau tak ada soalan, sebelum saya buat conclusion dan landing, ingat ya, adik-adik semua kena ada ni. Dua-dua akta ni kena ada. Pelajar Muslim, pelajar UIA, pelajar yang belajar Islam dan juga sivil wajib faham dan juga menjadi pakar dalam dua undang-undang ni. Baik sivil dan syariah, wajib. Okay. Kemudian ni buku teks ni kena ada. Kenapa saya kata wajib dan ada? Inilah yang akan jadi modal you all esok bila you all dah bekerja. Percaya cakap saya, insyaAllah. Ini sebab akan jadi modal. Laporkan sedikit beberapa ratus ringgit. Over the time, umur panjang, murah rezeki, berpuluh ribu akan masuk ke dalam poket kalian. Jadikan ini sebagai semangat. Saya rasa tak ada lawyer, tak ada pensyarah yang bagi semangat seperti ini. Dr. Muzaffar jangan pula jadi lawyer. Buat je buku sebab you punya saham akhirat dah terlalu banyak. Amin. Okay? Terima kasih Tuan ya bagi talk today ya. Online ya.
Minta maaf tuan, kita terpaksa tangguh yang hari tu, yang PKP hari tu. Sebab PKP kan, tak boleh Yalah, tak ada masalah PKP. Harap kalau ada invitation in the future nak pakai online, tuan sudi lagi nak join online. Boleh, tetapi sebenarnya saya tak suka macam ni. Saya suka fizikal. Ya. Dah biasa. Sebab Dah biasa ya? tak seronok ke apa. Tak nampak. Yang lawa-lawa tu tak nampak. No comment. Okay. Dia pakai online ke? Mahkamah syariah sekarang dia online ke macam civil juga? Tak ada tak. Dah okey. Dah boleh. Fizikal. Physical. Okay. Tapi jaga SOP lah. Maknanya social distancing tu kena jaga. Okay. Oh, okay. Thank you so much Tuan Fazluddin ya. So bagi Syami lah. Okay, no problem. Right. Thank you so much to Tuan Faisal for this sharing session. I think semua orang sangat teruja lah dengan perkongsian ni sebenarnya. Kan? Right. So insyaAllah looking forward to have a talk with you in the future. InsyaAllah. InsyaAllah, and with that, on behalf of the Living Clinic, we would like to express our highest gratitude for your kesudian lah dalam memberi pencerahan berkenaan perbezaan proses pembuktian dalam sivil dan syariah. Right. Itu sahaja daripada pihak kami. Terima kasih Tuan Faisal. Sama-sama. Assalamualaikum. Bye. Jumpa lagi. Terima kasih Tuan. Sama-sama.